Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurnia dari Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan kita terus tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan masa kita untuk memperdalami ilmu, termasuklah ilmu dari kitab karya besar Imam Al-Ghazali rahimahullah, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Bab yang pertama yaitu bab al-ilm. Kita sambung perbincangan berkaitan dengan pandangan Imam Al-Ghazali berkaitan dengan ilmu fiqh, ilmu fiqh. Kalau kita masih ingat, Imam Al-Ghazali menganggap atau meletakkan ilmu fiqh itu sebagai ilmu dunia. Ilmu dunia bukan bermaksud ilmu dunia itu ilmu yang tidak bermanfaat, tetapi ilmu fiqh itu, kata Imam Al-Ghazali, berkait dengan persoalan amalan manusia di dunia ini, walaupun dia berkait dengan agama. Bukti yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali untuk mengatakan bahawa ilmu fiqh itu ilmu dunia ialah urusan fiqh itu banyak berkait dengan urusan pengamalan atau perbuatan manusia secara zahir. Dan dunia ini merupakan alam zahir yang dapat dilihat oleh panca indera. Oleh yang demikian, hal-hal yang boleh dihukum dengan panca indera itu termasuk dalam rangkuman persoalan-persoalan fiqh. Fiqh tidak membahaskan hal-hal dalaman, hal-hal ghaibiyat, hal-hal rohaniyat, tetapi fiqh banyak berurusan dengan hal-hal jasmaniyah, zahir. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali, bahawa fiqh itu banyak urusannya dengan urusan dunia. Kita sambung perbincangan Imam Al-Ghazali dalam memberikan hujah dan asas mengapa beliau mengatakan bahawa fiqh itu ilmu dunia. Kita sampai ke muka 90 yang bawah. Mengenai salat, kata Imam Al-Ghazali, maka ilmu fiqh itu berfatwa dengan sah bila salat itu dikerjakan dengan bentuk segala perbuatan salat serta jelas syarat-syaratnya. Maknanya fiqh itu menentukan hukum. Contohnya kalau dalam salat adalah urusan-urusan perbuatan.
Sebab itu bila kita bercakap tentang hukum fiqh tentang solat ini, dalam fiqh kita bercakap tentang misalnya rukun sembahyang. Rukun sembahyang tu semuanya berurusan dengan hal-hal perbuatan. Takbiratul ihram, diri betul, membaca Fatihah, rukuk, sujud, membaca tahiyat, berselawat, memberi salam. Semuanya itu merupakan urusan-urusan amalan. Meskipun ia, iaitu orang yang melakukan solat itu, dia lengah ataupun dia lalai dalam seluruh solatnya, kan? Mungkin dia punya rukun solat itu penuh, 13 rukun itu semua dibuatnya. Jadi dari sudut fiqh sahlah solatnya. Tapi katakan kalau sepanjang solat tu dia tak ingat Tuhan langsung, dia hanya ingat perniagaan dia hanya ingat urusan keluarga dia hanya ingat urusan yang berkaitan dengan syahwat dan keinginan dunianya sahaja, tetap kalau dia melakukan amalan-amalan yang termasuk dalam rukun solat itu dalam fikihnya dianggap sah. Walaupun dia lalai dalam seluruh solatnya dari awal hinggalah akhir. Asyik berfikir menghitung penjualan di pasar kecuali ketika takbir. Masa takbir je dia mungkin ingat Tuhan, sebab dia sebut Allahu Akbar. Mula baca doa iftitah tu dia dah mula. Ni jangan cakap orang yang kat depan yang cakap ni pun selalu macam tu, kan. Kita mula je solat tu, kalau lebih-lebih lagi kalau kita sebelumnya berurusan dengan urusan-urusan yang begitu mempengaruhi pemikiran kita. Sebab itu kalau nak solat tu eloknya kita ambil masa dulu, supaya sunat dulu, kan. Sebab itu disunatkan banyak benda sebelum solat ni. Daripada wuduknya itu sepatutnya itu sudah permulaan kepada solat tu. Masa kita berwuduk tu hati kita dah kena bawa dah, supaya kita ni persediaan untuk bersolat, untuk tunduk kepada Allah, untuk berhubung dengan Allah Ta'ala secara langsung melalui doa dan bacaan-bacaan kita. Maknanya ia satu yang serius. Sejauh mana kita begitu ketika kita nak bersolat? Ni kadang-kadang solat tu memang cincai-cincai saja, kan. Maklumlah sibuk dengan bisnes, sibuk dengan urusan-urusan banyak benda. Bila solat itu kita buat dengan acuh tak acuh saja, nak cepat. Jadi macam mana kita nak bawa hati kita bersama-sama? Sebab itulah walaupun secara zahirnya amalan solat kita itu lengkap dari sudut fiqahnya, tetapi ia mungkin tidak lengkap dari sudut hal-hal yang lain. Salat semacam ini, kata Imam Al-Ghazali, tidak bermanfaat di akhirat. Dekat akhirat nanti Tuhan akan nilai salat kita itu bukan sekadar fikihnya saja. Mungkin lengkaplah dari segi fikahnya, tetapi salat bukan sekadar fikah. Itu poin Imam Al-Ghazali di sini. Fikah itu hanya satu aspek daripada salat, iaitu aspek perbuatannya. Penting, jangan kata tak penting. Tetapi yang lebih penting lagi ialah khusyuknya. Yang lebih penting ialah ketundukan hati kita. Yang lebih penting lagi ialah keimanan kita yang kukuh ketika mana kita tunduk, bersujud, rukuk, bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana apa yang kita sebut dalam bacaan-bacaan kita. Kalau kita kembali kepada makna bacaan dalam solat kita ni, semua serius belaka. Allahu Akbar, maknanya kita mengisbatkan Allah itu maha besar. Doa iftitah itu pun doa yang begitu serius sekali maknanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kan, lillahi rabbil alamin. Itu kan dalam doa iftitah. Sesungguhnya solatku,
hidupku, matiku, ibadahku semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau kita bercakap benda itu dengan sedar maknanya. That is a very serious affirmation, kan? Itu satu pengisbatan yang cukup serius. Kalau kita bercakap dengan orang, sesungguhnya segala kehidupan saya ini untuk awak. Orang bercinta contohnya, kan? Bila serius punya bercinta tu, dan he means it, kan? Dia bercakap tu memang dia sungguh-sungguh makna, kan? Dia akan cakap keluar benda-benda macam tu. Kan? Aku sanggup ku renang lautan api. Agaknya kalau ada api depan tu, memang dia nak tunjuk cintanya kepada dia punya pasangan tu, dia akan buat. Kerana apa? Kerana terlalu cinta. Itu dengan pasangan, ini dengan Allah Ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kita segala-galanya, nikmat daripada sekecil hingga sebesar-besarnya. Pasangan kita tu apa sangat yang dia bagi kita? Kan, yang cinta sangat tu lah. Apa yang dia bagi kita? Dia boleh bagi tak udara kat kita ni seminit je? Dia tak boleh bagi, kan? Kalau dia kaya macam mana pun, dia tak boleh bagi nyawa kita. Tetapi yang kita duk kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ini adalah pengisbatan ketundukan, kasih sayang, kecintaan kita kepada zat yang benar-benar memberikan kita segala sesuatu. So dia lagi real lah, maksudnya lagi benar apa yang kita sebut itu. Tapi kalau solat kita tidak disertai dengan hati, tidak disertai dengan tu, hanya sibuk dengan nak buat amalan-amalan luar yang mencukupi dan memenuhi keperluan rukun solat sahaja, kata Imam Ghazali, dekat akhirat ni Tuhan tak pandang pun. Itu maksudnya. Tetapi ahli fiqh, kata Imam Ghazali untuk surat sebelahnya, tetapi ahli fiqh berfatwa dengan sah. Tapi ahli fiqh tetap akan kata sah. Sebab urusan fiqh memang urusan melihat amalan zahir. Jadi maknanya fiqh ini dia jaga satu bahagian daripada agama, penting. Tapi jangan kita sibuk dengan satu bahagian itu, kita lupa bahagian yang lain. Artinya apa yang telah dikerjakan telah berhasil menuruti bunyi perintah dan hapuslah daripadanya hukuman bunuh dan dera. Maksudnya dari segi undang-undangnya kita penuhi. Dari segi the law, kan, undang-undang zahirnya itu kita dah penuhi. Jadi kita tidak dianggap sebagai tidak muslim sebab kita solat, kan? Kan solat tu imaduddin. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Kata hadis, sesiapa yang melakukan solat, dia membina agama. Sesiapa yang meninggalkan solat, dia meruntuhkan agama. Jadi kalau kita lakukan solat secara amalannya itu, kita sebenarnya terlepas daripada hukuman tidak Islam misalnya, hukuman tidak melakukan tanggungjawab dan amalan seorang hamba secara zahir. Lepaslah, kata Imam Ghazali, dia tak adalah akan kena hukuman. Hari ini kita tak strict, kan? Orang tak solat misalnya, tak adalah orang nak datang hukum. Tapi sebenarnya dari segi fikihnya, tak solat tu salah, berdosa, kerana kita tidak melakukan salah satu daripada amalan rukun dalam Islam. Kalau ikutkan adalah undang-undangnya, adalah hukumannya. Tetapi kalau kita solat, dari segi amalannya pun dah cukup untuk kita terlepas daripada segala hukuman-hukuman tersebut, kata Imam Ghazali. Sebab fikihnya macam tu. Adapun khusyuk, ni dia pergi kepada yang selain daripada fikah. Adapun khusyuk dan menghadirkan hati yang menjadi amal perbuatan akhirat. Sebab hati ini urusan rohani. Hati ini urusan spiritual. Hati ini urusan dunia yang berbeza dengan dunia syahadah, dunia yang zahir, kan? Hati ini kan benda yang tak nampak. Tak nampak. Yang ini kata Imam Ghazali urusan akhirat. Dan dengan itu
dan dengan itu bermanfaatlah amal zahir, maka tidaklah disinggung oleh ahli fiqh. Jadi khusyuk dan menghadirkan hati yang menjadi amal perbuatan akhirat itu, dan dengan dia bermanfaatlah amal yang zahir itu, tidak akan disentuh oleh ahli fikih, ahli fiqh. Sedangkan dia penting, kan? Kalau kita tanya, semayang kalau tak cukup rukun sah tak? Tak sah. Tak cukup rukun tak sah lah. Kan? Katakan dia tak takbiratul ihram, dia tidak rukuk, dia tidak sujud, tidak sah. Kalau cukup 13 rukun tu sah. Tapi kalau semayang tak khusyuk, sah tak? Dia sah dalam aspek fiqh, tetapi dia tidak sah dalam erti kesempurnaan solat. Tetap nanti ke akhirat nanti akan dipersoalkan oleh Tuhan. Sebab khusyuk tu sebenarnya lebih penting, sama penting dengan sahnya dari segi amalan. Tapi kata Imam Ghazali, ahli fiqh tak sentuhlah, sebab itu bukan bidangnya. Kalau ada pun maka adalah di luar bidangnya. Jadi maksudnya kita ni pun janganlah hanya belajar agama itu dari sudut fiqahnya saja. Itu hanya satu bahagian saja. Kita kena juga nantinya komplement, kita kena sempurnakannya dengan bidang-bidang yang lain. Okey, itu contoh solat. Kemudian Imam Ghazali bagi contoh zakat pula. Mengenai zakat pula, maka ahli fiqh itu memandang yang mana dapat diminta bantuan penguasa, sehingga apabila ada yang enggan membayar zakat, lalu penguasa mengambilnya dengan paksa. Macam tu juga zakat. Zakat pun wajib seperti mana solat. Kalau tak bayar zakat, sebenarnya berdosa. Dan dalam syariah ada hukumannya yang tak bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar tu diperangnya orang yang tak bayar zakat ni. Diperangi. Kerana pada masa itu serius. Kerana Rasulullah baru wafat, ada orang yang murtad, ada orang tak nak bayar zakat, maka Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Jadi ada juga hukum sebagaimana hukum solat tadi, tak solat ada hukumannya, tidak membayar zakat juga ada hukumannya, termasuk pemerintah boleh mengambil harta itu dengan paksa kerana itu bukan haknya, kerana telah diputuskan bahawa harta itu telah terlepas dari hak miliknya. Zakat itu bukan hak milik kita. Ia adalah sesuatu yang kena diambil daripada hak milik kita untuk diberikan kepada orang yang lebih layak dan berhak. Kemudian Imam Ghazali bawa satu kisah. Menurut cerita dia kata, Qadi Abu Yusuf ni adalah salah seorang anak murid Imam Abu Hanifah, memberikan hartanya pada akhir tahun kepada isterinya, dan ia sendiri menerima pemberian dari isterinya untuk menghindarkan zakat. Wallahu a'lam. Ini cerita Imam Al-Ghazali, dan Imam Ghazali pun petik itu daripada Imam Abu Hanifah. Maka diceritakan hal itu kepada Imam Abu Hanifah, bukan? Kisahnya ialah Abu Yusuf ini, Imam Abu Yusuf anak murid kepada Imam Abu Hanifah ni, bila zakat dia bagi kepada isterinya. Bila diceritakan kepada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah kata itu adalah dari segi fikihnya. Dari segi fikihnya mungkin boleh. Malah ada khilaf dalam kalangan ulama fikih tentang boleh tak ahli keluarga menerima zakat. Sebahagian mengatakan kalau dia memenuhi syarat asnaf, maka boleh. Saya pun ada seorang kawan yang buat macam tu. Dia memang keluarganya miskin, maka zakat dia bagi ke ahli keluarga. Sebahagian ahli fiqh kata boleh, sebahagian kata tak boleh. Tapi kata Imam Abu Hanifah itu adalah dari segi fiqhnya, dan dia benar. Mungkin menurut kaul yang membolehkan boleh.
Itu adalah dari fikih dunia. Akan tetapi di akhirat, kata Imam Abu Hanifah, mudaratnya lebih besar dari segala penganiayaan. Maksudnya dari sudut mudaratnya, dari sudut manfaatnya, sepatutnya lebih ni perlu diberikan kepada orang lain. Sebab katalah kalau kita boleh berzakat, dah pasti kita boleh beri nafkah kepada isteri kita kan, kepada ahli keluarga kita. Kita punya harta tu sudah melebihi nisab dia kan, haul dan nisab kan, dah cukup lah, kira banyak lah orang boleh bayar zakat ni, kira boleh lah. Maknanya ahli keluarga tu sepatutnya kita gunakanlah duit yang kita ada, zakat itu kita bagilah kepada yang lain, macam itulah lebih kurang. Tapi disebabkan dari segi fikahnya itu ada pandangan yang membolehkan. Jadi kita kata Imam Abu Hanifah, fikah dunia ni dia bolehlah, tapi di akhirat mungkin tak lepas. Sebab di situ nampak seolah-olah macam ada kepentingan. Bila kita bagi duit zakat ni pada ahli keluarga kita, macam ada kepentingan di situ, kepentingan peribadi kita. Sebaiknya kita kena beri kepada yang lain. Tapi kepentingan-kepentingan itu fikah mungkin dia tak bahas. Fikah ni asal cukup syarat, katakan syarat asnaf, maka boleh. Tapi sama ada hatinya itu ikhlas atau tidak ikhlas, itu bukan urusan fikah. Maksudnya begitulah. Jadi kita pun kena hati-hati. Sebab ada juga kadang-kadang orang dia guna hilah. Dalam fikah ada hilah syariah. Kan? Bahasa hari ini strategi kan. Strategi guna pandangan-pandangan yang membolehkan, tapi sebenarnya niat tu nak memenuhi kita punya keperluan-keperluan peribadi. Dalam fikah mungkin boleh, tapi dari segi keikhlasannya, dari segi mungkin kita menganiaya orang, itu nanti akan berlaku. Seumpama inilah kiranya, kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang mendatangkan mudarat mengenai halal dan haram, maka menjaga diri atau yang dipanggil wara' dari yang haram adalah sebahagian dari agama. Jadi maksud Imam Ghazali, kalau kita ni seorang yang beragama, kita tak akan tengok dari segi fikah saja. Kita akan tengok juga dari segi rohaninya macam mana, tasawufnya macam mana. Sebab itu wara' ini biasanya dibicarakan dalam tasawuf. Kan? Wara' ni apa? Wara' ni maknanya kita akan berusaha untuk mengelakkan diri kita dari terjatuh ke dalam dosa. Mungkin dari sudut fikahnya boleh, tapi kita masih tak nak buat. Contoh, sebagian ulama-ulama dulu dia tak makan pun di luar, di tepi-tepi jalan apa semua dia tak makan kerana wara', kerana dijaga sangat-sangat. Sedangkan benda tu okey aja dari segi hukum fikahnya, kalau tempatnya halal kan. Tapi mungkin dia takut syubhat, dia takut nanti pandangan orang terhadap diri dia. Jadi benda-benda begitu sebenarnya bukan urusan fikah. Hal-hal seperti itu biasanya dibahaskan dalam urusan tasawuf. Sebab itu orang yang wara' dia akan melihat lebih daripada fikah, lebih daripada sekadar hukum sahaja. Sebab itu kata Imam Ghazali, wara' itu sendiri ada peringkat, paling kurang ada 4 peringkat. Peringkat pertama wara', kata Imam Ghazali, ialah menjaga diri yang disyaratkan pada keadilan kesaksian, iaitu bila penjagaan diri yang tersebut tidak ada, maka orang tidak boleh menjadi saksi, hakim dan wali. Penjagaan diri yang dimaksudkan ialah penjagaan diri dari perbuatan yang nyata haramnya. Wara' peringkat paling basic yang mungkin dibicarakan dalam fiqh ialah wara' dari segi kewibawaan untuk menjadi untuk memegang satu tanggungjawab. Misalnya di mahkamah nak jadi hakim, nak jadi saksi, ini dia kena ada wibawa. Dia tak boleh orang yang menipu, tak boleh orang yang tidak ada
tidak ada kewibawaan. Sebab itu dalam mahkamah pun ada dia panggil impeachment kan. Mana kalau saksi-saksi yang tidak berwibawa tu mungkin pendakwa akan bawa satu usul supaya dia ditukar. Sebab saksi itu nanti dia akan menipu. Hakim pun macam tu juga. Hakim-hakim yang tidak berwibawa tidak layak untuk menjadi hakim. Sebab hakim ini dia perlu buat keputusan yang adil. Dan syarat adil itu dia mesti bebas daripada sifat-sifat buruk seperti menipu. Dari segi fiqah itu ada perbahasan. Sebab itu nak jadi wali misalnya, tak boleh orang yang fasik, tidak boleh orang yang munafik, orang yang berdosa, tidak boleh orang yang macam, kalau hadis lagi berat. Kalau nak bawa hadis kan, dalam ilmu hadis, sebab tu dia akan ada siqah, dia akan ada dhabit kan, dalam dia punya periwayatan tu kan, riwayat tu dia an kan, panjang daripada Nabi sampai kepada Bukhari. Imam Bukhari misalnya mungkin ada 5-10 orang yang bawa tu sampai kepada yang pengumpul hadis. Dalam ilmu hadis, setiap perawi tu dalam rantaian daripada Nabi sampai kepada yang kumpul hadis tu akan disemak dia punya kewibawaan. Dan kewibawaan tu pula ada dua aspek. Satu dari sudut siqahnya, siqah. Yang tadilah, warak ke tidak, dia jaga ke tidak dia punya peribadi, kalau tidak tak boleh, tak layak untuk dia bawa hadis sebab mungkin dia menipu. Yang kedua dari sudut dhabitnya, dia tu kuat tak ingatan dia. Kan, perangai mungkin baik tapi selalu lupa. Tanya ni lupa, tanya ni lupa. Tanya apa dapat dalam kuliah malam ni? 10 benda, satu benda je dia ingat. Contoh. Dia tak boleh bawa hadis, dia tak boleh jadi perawi hadis. Hadis tu akan turun martabatnya, mungkin jadi lemah, jadi dhaif. Itu ketat. Sebab nak bawa hadis lebih tinggi lagi dia punya syarat dan kelayakannya. Dan dalam fiqh tadi, nak jadi saksi, nak jadi hakim, nak jadi wali, itu kata Imam Ghazali warak peringkat paling basic. Tetapi warak yang lebih tinggi martabatnya, kata Imam Ghazali, yang tingkat kedua ialah warak orang-orang yang soleh. Macam mana warak orang yang soleh ini? Iaitu orang yang menjauhkan diri dari segala perbuatan syubhat. Ini macam tadilah. Mungkin makan pun hati-hati sangat-sangat. Kalau makan tu ada kemungkinan benda-benda yang syubhat pun dia tak nak makan. Silap dia akan sayur pun tanam sendiri. Kan, nak pastikan dia benar-benar halal misalnya. Ini warak yang lebih tinggi. Ini fiqh dah tak bincang dah. Fiqh dah tak bincang dah. Yang ini mungkin tasawuf akan bincang. Kan? Mengelakkan atau menjauhkan diri dari segala perkara syubhat yang ada padanya kemungkinan-kemungkinan yang meragukan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara-perkara yang meragukan kepada perkara-perkara yang tidak meragukan. Kan hari ni banyak kan benda yang meragukan. Kita pun main ni je kan. Tak adalah nak check apa semua. Benda-benda macam itulah pada orang-orang yang saleh dia tidak akan berkompromi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-ismu hazzazul qulub. Dosa itu membawa penyakit bagi hati. Kan? Benda syubhat 1, 2, 3 kalau dah banyak akhirnya dia menjadi penyakit dalam jiwa. Itu warak yang lebih tinggi daripada sekadar apa tadi kita tengok kewibawaan untuk menjadi saksi, hakim dan lain-lain. Warak peringkat ketiga kata Imam Al-Ghazali ialah warak orang-orang yang bertakwa. Ini tinggi daripada orang yang soleh lagi, iaitu meninggalkan perbuatan yang sebenarnya halal tetapi dikhawatiri membawa kepada perkara yang haram. Jadi benda yang halal pun tetapi ada kemungkinan membawa kepada benda yang haram, itu pun ditinggalkan oleh orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yakunu ar-rajulu minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafatan mimma bihi ba'sun. Yang bermaksud tidaklah orang itu bernama orang bertakwa sebelum ia meninggalkan sesuatu yang tidak ada apa-apanya kerana takut kepada ada apa-apa padanya. Kan? Benda tu macam tak ada apa-apa, okey, harus saja. Tetapi dia risau dalam yang harus itu mungkin ada syubhat, mungkin ada keraguan, maka ditinggalkan. Itu warak peringkat yang lebih tinggi lagi. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang ulama-ulama dulu-dulu di kampung-kampung apa semua, pakaian pun mereka amat berhati-hati. Tak pakai t-shirt. Sebab benda tu dah macam mengurangkan dia punya warak dia kan. Jangan nampak lengan apa semua kan. Orang cakap kat depan ni pakai t-shirt, tak warak lah. Level warak rendah sangat lah. Tapi yang betul-betul jaga tu pakaian dia jaga kan, makanan jaga sangat-sangat, suasana di rumah pun amat dijaga, dipelihara. Ini level warak yang tinggi. Dan contoh seumpama menjaga diri warak dari mempercakapkan hal orang lain. Contoh yang Imam Al-Ghazali beri untuk level warak peringkat muttaqin ini, cerita hal orang pun dia akan elakkan. Dia akan elakkan bercerita tentang hal lain. Sebab mungkin benda tu tak ada masalah, tetapi dia boleh membawa kan, dah seronok bercakap tu kan, akan membawa kepada bercakap hal-hal yang buruk pada orang lain. Jadi ditutup terus pintu ke arah benda tu, ditutup terus. Kerana takut terperosok kepada mengumpat dan memelihara diri dari memakan sepanjang keinginan. Kan? Maksudnya makan ni benda harus saja, halal saja. Tapi dia hati-hati sangat. Mungkin makannya sedikit, mungkin makannya itu jaga betul-betul apa yang makan, apa yang tak boleh makan, kerana takut membawa kepada benda-benda yang tidak baik. Takut bergelora semangat dan tenaga yang membawa kepada perbuatan terlarang. Dan warak yang paling tinggi, kata Imam Al-Ghazali, warak peringkat keempat ialah warak siddiqin, orang-orang yang benar. Iaitu macam mana warak orang siddiqin ini? Warak dalam erti kata berpaling dan meninggalkan selain dari Allah Subhanahu wa taala kerana takut terpakai meskipun sesaat dari umur kepada yang tidak mendatangkan faedah. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun ia tahu dan yakin bahawa perbuatan tersebut tidak membawa kepada yang haram. Ini warak level ini, hatinya itu pun dipelihara daripada berfikir selain Allah Ta'ala. Kalau kita ingat Imam Ghazali juga yang mengatakan puasa kan, kalau bab puasa dia kata ada puasa tu pun ada 3 level. Ada puasa orang awam yang tak makan tak minum. Puasa yang tinggi lagi dia kata puasa orang yang khas, puasa orang yang special, iaitu bukan sekadar tak minum dan tak makan, tetapi anggota-anggota pun tidak berbuat dosa. Tetapi di sana kata Imam Ghazali ada level khawasul khawas, the special among the special. Yang lebih khas lagi dalam kalangan orang yang khas, iaitu puasa dari hatinya, berpuasa dari mengingat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kata Imam Ghazali puasa level para nabi, level para siddiqin yang kita sebutkan pada hari ini. Yang ni kita jauhlah nak sampai ke tahap tu kan. Maksudnya hati itu tidak mengingati yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua tingkat tadi, kata Imam Al-Ghazali, adalah di luar perhatian ahli fiqh. Kesimpulan yang Imam Ghazali nak kata, hal-hal tadi itu, warak yang level 3 tingkat selain daripada yang asas itu, bukan perbahasan dalam fiqh.
selain dari tingkat yang pertama. Hanya yang tingkat yang pertama tadi je fiqh akan membahaskan masalah nak jadi hakim, masalah nak jadi saksi, masalah nak jadi wali, perlu orang-orang yang berwibawa, yang warak itu dibicarakan. Iaitu mengenai pemeliharaan diri saksi, hakim, dan yang merosakkan adalah. Kan kita kata tadi, kalau saksi itu tak berwibawa, keadilan takkan dapat dicapai, kan? Kalau saksi itu menipu misalnya, gagallah mahkamah tu nak melaksanakan keadilan kepada orang yang dibicarakan. Kalau hakim tu makan suap misalnya, kan, makan rasuah, macam mana nak bagi keadilan kepada orang yang dibicarakan? Sebab itu hakim, saksi, wali, semuanya perlu orang-orang yang dari segi fiqahnya kena bebas dari kekurangan-kekurangan yang akan membawa kepada ketidakadilan. Sekiranya menegakkan pemeliharaan diri atau warak dengan yang demikian tidaklah meniadakan dosa di akhirat. Kan, menegakkan pemeliharaan diri atau warak dengan yang demikian tidaklah meniadakan dosa di akhirat. Kan? Maksudnya kalau sekadar kita jaga level warak yang asas tadi, tak semestinya kita lepas nanti di akhirat. Kalau kita tak tingkatkan kita punya martabat pemeliharaan diri kita itu ke peringkat yang lebih tinggi. Samalah dengan solat. Kalau solat kita ni asyik fikir sah ke tidak semayang dari segi fiqah saja, tapi bab hati kita ni hadir ke tidak bersama-sama dalam solat, itu kita tak concern sangat. So yang penting saya semayang cukup, rukun fiqahnya cukuplah. Jadi tak lepas kata Imam Ghazali. Jangan ingat akaun kita tu nanti lengkap di akhirat kalau sekadar katakanlah saya ni tak pernah tinggal lagi solat ni. Sepanjang saya dah balik lah, hebatlah, tak pernah tinggal lagi solat. Tapi jangan tanya macam tu. Tanya okeylah, itu lulus. Tapi tanya pula, dalam yang tak tinggal solat tu berapa kali yang tidak khusyuk? Jadi itu lebih menyebabkan kita lebih serius melihat kepada amalan-amalan kita, walaupun dari sudut fiqahnya itu mungkin lepas. Itu maksudnya. Dan kata Imam Al-Ghazali lagi, Rasulullah SAW bersabda kepada Wabishah, istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka. Yang bermaksud, mintalah fatwa kepada hatimu walaupun orang telah memberi fatwa kepadamu, walaupun orang telah memberi fatwa kepadamu, walaupun orang telah memberi fatwa kepadamu. 3 kali Rasulullah ulang. Maksudnya jangan berpuas hati dengan hukum fatwa dan kita sudah memenuhinya. Tanya lagi hati kita, puas hati ke tidak? Kan? Contohnya solat kita, kan, kita buat sekian, kita tanya imam, kita tanya mufti, okey tak solat saya tuan imam ataupun datuk mufti? Solat saya macam ni, saya rukuk macam ni, sebab guru saya ajar macam ni rukuknya, mesti saya dulu ayah saya dia letaknya kayu, bila kita rukuk tu dia letaknya kayu panjang, lurus ke tidak? Kalau tak lurus tu maknanya rukuk tu tak sempurna. Kalau tahiyat tu tangan kita tu dengan lutut kita tu ataupun tahu kayu juga, lurus ke tidak antara tangan kita dengan lutut kita tu. Ini fikihnya, fiknya pun kena sempurna juga. Eloklah tu kalau ada guru ataupun ayah-ayah yang strict macam tu, paling kurang amalan itu jadi baik. Tapi janganlah berhenti di situ.
Kalau mak dan ayah ni jangan hanya tengok solat anak-anak kita hanya di situ sahaja. Oh bagus anak aku punya rukuk sujud perfect. Hatinya itu ke mana ketika dia solat? Kan? Takut hatinya pun entah ke mana-mana. Jadi benda-benda itu lebih berat lagi sebenarnya. InsyaAllah nanti kita sambung lagi perbincangan itu. Solat 93 itu pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa ghfirna fahman nabiyyin bi jahi fatimil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.